A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama berkumpul dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tapi sebelum kita nak meneruskan pengajian kita pada hari ini, apa kata alam moleknya? Kita mulakan program kita ini dengan bacaan Yasin. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas pengajian kita, Ustaz, apa kata kita mulakan dengan bacaan Yasin terlebih dahulu, Ustaz, boleh ke? InsyaAllah. Okey, baik. Jadi para penonton, anda semua mesti dah bersedia dah dengan mushaf, Al-Quran, Yasin dan sebagainya. Jadi kita sama-sama membaca surah Yasin. Mudah-mudahan dengan barakah surah ini kita dapat mengangkat COVID-19 dan negara kita aman daripada sebarang jangkitan wabak COVID-19. Jadi Ustaz, tanpa melengah masa lagi Ustaz, apa kata kita mulakan bacaan surah Yasin kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dari Aiman, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita akan baca sama-sama surah Yasin ini daripada awal sehingga akhir, dan tuan-tuan boleh dapatkan mushaf ataupun yang dah ingat, yang ada telefon, semua boleh sama-sama kita pada pagi ini untuk sama-sama mendapat hidayah dan keberkatan daripada Allah. Amin, amin. Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم
أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatikalah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, hidayatkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keadaan COVID yang berterusan ini, ya Allah, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk menghadapinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu ramai di kalangan kami yang begitu terkesan dengan wabak COVID ini, ya Allah. Dan kami tahu, ya Allah, ini adalah ujian darimu, ya Allah. Sama ada kami akan bersabar ataupun kami akan dapat kemenangan dengannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada di kalangan kami yang terkesan, ya Allah, bantulah mereka, khususnya berilah kesabaran kepada mereka, ya Allah. Dan ya Allah, keadaan COVID ini sudah berterusan lebih setahun lebih, ya Allah. Maka dengan rahmat-Mu, dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah, angkatlah COVID ini, ya Allah. Berilah kesembuhan kepada kami semua, ya Allah, supaya kami dapat melakukan tugas-tugas kami seperti mana asal. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dapat mengingati-Mu. Kalaulah di kalangan kami ada yang terpaksa, ada yang menghadapi keadaan COVID yang sangat teruk, ya Allah, kalau mereka menghadapi kematian, berilah kematian ini akan mengakhirkan kesusahan mereka di dunia, tetapi balasilah mereka dengan syurga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Kamu memandang kami dengan rahmat-Mu, sehingga semoga Kamu akan memberi hidayat kami berterusan sehingga kami mati dan kembali ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di setiap kata-kata Allah SWT terdapatnya ketenangan dan terdapatnya kesembuhan. Mudah-mudahan inilah yang kita cari pada hari ini. Kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Dan kita akan bertemu selepas ini. Kita akan bicarakan berkaitan dengan ayat suci Al-Quran surah Yasin daripada ayat ke-13 sehingga ayat 32. Selepas ini, bertemu kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا.
Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan kita, jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Mudah-mudahan inilah perjalanan yang kita nak tuju terus ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak update berkaitan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia. Kes baharu sehingga 15 hari bulan 6 2021 iaitu 5,419. Dan alhamdulillah kes sembuh baharu 6,831 dan duka cita dimaklumkan kes kematian baharu 101 orang. Kita harap mudah-mudahan terus stay di rumah, stay at home, stay safe dan kita akan berjaya. Kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Bersihkan tangan sentiasa. Jangan ke mana-mana. Duduk di rumah dan insyaAllah kita akan berjaya. Baik Ustaz, alhamdulillah semua penonton kita terpaksa duduk kat rumah je kan. Jadi oleh sebab itu kita hidangkan kepada anda makanan rohani, iaitu hari ini kita nak sambung perbicaraan kita Ustaz dalam ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-32 dalam surah Yasin. Yang mana kalau kita tahu Ustaz, dalam surah Yasin ini banyak menceritakan tentang bagaimana keadaan kita sebagai seorang manusia dan banyak kita boleh ambil manfaat daripada ayat-ayat ini Ustaz. Mungkin ada kata-kata mukadimah daripada Ustaz sebelum kita nak pergi kepada soalan sahabat-sahabat kita di Facebook Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Daya Aiman dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan kita dapat bersama pada pagi ini dan Ustaz sangat gembira dengan permulaan kita pada pagi ini dapat membaca surah Yasin. Dan tuan-tuan sebenarnya Ustaz nak merujuk kepada surah Yasin ini. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia jadikan kita di atas muka dunia ini, dia beri jalan kepada manusia untuk memohon satu perkara dua cara. Cara nombor satu ialah cara dia berusaha ikhtiar lah. Nah, nak makan dia kena kerja, dia kena beli makanan, nak duit dia kena cari, begitulah. Itu pertama. Iaitu dia panggil kaedah atau tertib zahir. Nah, itu kaedah zahir. Nombor dua ialah kaedah batin. Dan bahkan batin nombor satu. Maksudnya ini yang paling utama. Dan inilah kaedah batin yang kita buat. Ikhtiar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Baca Yasin salah satu. Baik tuan-tuan. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi sadrin nahar." Siapa baca Yasin pada awal pagi. Kita baca tadi cantiklah. Awal pagi lah. Di awal pagilah. Maksud awal pagilah lepas subuh sampai waktu duha. Sadrin nahar. Qudiyat hawaiju. Allah terima semua apa yang dia minta. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan. Jadikan amalan ini, bacaan surah Yasin tadi kita baca tu lambat. Kalau cepat sikit tuan-tuan, Ustaz biasa buat sekitar 10 hingga 12 minit. Cepat sikit lah. Tadi bertenang-tenang je kan? Tadi tenang-tenang, lambat-lambat sikit kan. Tapi yang ini, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kecepatan itu sekitar 10 hingga 12 minit. Itu sekitar lah. Tak boleh Ustaz Ya? Boleh Boleh, tak masalah. tak ada masalah. Dalam bacaan hadar sedikit tu, cepat sikit tu, itu boleh diterima, tak ada masalah. Baik tuan-tuan. Jadi buat sebegini, qudiyat hawaju, Allah tunaikan segala hajat. Baik, Ustaz bagi cara. Ini tuan-tuan, Ustaz cadang tulislah sangat baiknya. Cuma nak tengok lepas ni dalam FB tu tak ada masalah. Tinggal lagi kalau tuan-tuan dapat tulis sangat-sangat baik. Okey. Kaedahnya, tuan-tuan baca surah Yasin daripada awal, Yasin, sampai ayat nombor 82. Yasin ada 83 ayat. 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sampai kun fayakun tuan-tuan berhenti, niatlah apa saja. Oh, sampai ayat tu niat kan? Ya, niat apa saja. Kalau ada segala niat tu, niatkan saja masa tu. Panjang pun tak apa. Kita diam, kita niat. Habis niat tu barulah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Habis niat tu barulah kita fasubhanalladzi. Habiskan Yasin. Tapi Ustaz, kenapa pada ayat tu Ustaz?
dia ada makna tersendiri Ustaz? Ya, ya. Oh. Sebenarnya Ustaz terima daripada guru Ustaz ini. Oh. Maknanya kalau dari segi makna ayat itu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kami nak tu kami boleh kata kun fayakun. Mudah-mudahan dengan kun fayakun itu kita niat di situ, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima dengan cepat. Jadi tuan-tuan, kali ini tuan-tuan jadikan amalan setiap pagi. Amalan setiap pagi. Ada satu orang yang penonton tanya Ustaz juga, sebab kisah ini Ustaz pernah ceritakan dulu. Ustaz telah beritahu sebelum ini. Dia beramal. Ustaz jumpa dia ni satu kali hari raya. Bukan raya baru ni lah, sebab raya memang tak boleh raya sebelum ni. Raya dulu tu. Jumpa dia kata, Ustaz, saya dah lama nak jumpa Ustaz. Okey. Dia kata, kenapa? Saya beramal dengan Yasin yang Ustaz sebut tu. Setiap pagi? Setiap pagi. Kata apa masalah makcik dia, umur sekitar 60-an gitulah lebih kurang. Anak saya tak balik dah. Lama dia kata. Lama tak balik. Lepas tu makcik buat macam mana? Macam Ustaz ajar tu dia kata. Setiap pagi. Setiap pagi baca-baca. Kun fayakun itu dia niat supaya Allah kembalikan anak dia balik semula. Dan tuan-tuan, masa dia cerita tu anak dia telah balik ke rumah selama 6 bulan dah lebih kurang. Masya-Allah. Kata makcik baca berapa lama? Dia kata hampir setahun. Setahun. Setiap pagi? Setiap pagi. Masya-Allah. Jadikan amalan tuan-tuan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja. Cepat atau lambat itu hak Allah. Tinggal lagi kita berusaha. Dan kalau COVID ni tuan-tuan, tuan-tuan baca ini, kun fayakun tu niat kaya Allah jauhkanlah kami sekeluarga, kaum kerabat kita semua sekali ni dijauhkan daripada COVID dan mudah Allah angkat terus daripada Malaysia. Maknanya kun fayakun ni Ustaz? Maknanya Allah kata jadilah Ustaz. Ya, begitu. Walaupun kadang-kadang benda tu mustahil dan tak masuk di akal kadang-kadang. Ya, tak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, ini satu amalan yang perlu kita buat setiap hari. Ingat, kita lockdown, kita duduk di rumah, amalkan Yasin setiap pagi dan kita doa pada ujung ayat tersebut Ustaz. Ya. Okey, baik. Ayat ke-82. 82. Okey, cantik. Jadi hari ini kita nak sambung pengajian kita dalam surah Yasin ni Ustaz. Ya. Semalam kita dah habis sehingga ayat yang ke-12. Jadi hari ini Ustaz kita nak bicarakan tentang ayat yang ke-13. Sebab apa? Dalam surah Yasin ni banyak perkara yang boleh meruntun jiwa kita sebagai seorang manusia. Sebab itulah kita digalakkan untuk membaca surah Yasin ni. Tapi Ustaz kita nak menelusuri tentang tafsiran ayat ni Ustaz, bermula dari ayat yang ke-13. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Man dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat 13 sampai ke 32 ni nampak macam panjang sikitlah. Tapi tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ayat ini sebenarnya menceritakan satu kisah. Allah menceritakan tentang satu kisah berkenaan asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bila dia mula menjalankan dakwahnya, mengajak orang kepada agama, mengajak orang kepada hidayat semua sekali ini, maka orang tolak. Orang tolak, orang tidak setuju, orang itu okey lagi tolak tak setuju ni, maki lagi pada tahap sampai nak halau, sampai nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadrib lahum, beri contoh kepada mereka bahawa ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun, kepada penduduk tempat itu bahawa rasul-rasul pun sudah ada diutuskan sebelum ini dan kena seperti mana kamu ya Muhammad. Dalam kisah ini dua orang rasul telah dihantar. Dan rasul ini mengikut para mufassirin majoritinya menyebutkan bahawa hum ashabu Isa. Mereka adalah di kalangan pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia sebut hawariyin. Rupanya ini kita faham bahawa oleh kerana Rasul ini yang dalam Quran yang disebut 25 sahaja. Man tu ingat apa ni? Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ada sambungan sampai. Rasul-rasul 25 tu sebut dalam Quran. Maka yang itu kita tahu namanya. Ada lagi rasul lain lebih kurang 300 orang. Banyak. 300 orang rasul ini, dan ini termasuklah. Dua orang ini termasuk. Bahkan Allah tambah satu lagi jadi 3. Jadi Romli Ali ada tanya satu soalan Ustaz di Facebook. Dia tanya, siapakah antara ketiga-tiga orang Rasul yang diutuskan kepada kaum musyrikin ketika itu selain dari Rasulullah SAW yang menjadi salah seorang di antara mereka, dan kenapa orang-orang musyrikin masih enggan mengakui kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh mereka dan sanggup
menyatakan bahawa tiap-tiap utusan itu hanyalah manusia biasa dan bukan malaikat, seperti dalam ayat yang ke-14. Siapa 3 orang, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Romli Ali. Soalan yang sangat baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Mula-mula 2 orang rasul. Dalam tafsir ini menyebutkan namanya Sadiq, Saduq. Dekat-dekatnya Sadiq dan Saduq. Sadiq ini makna yang benar. Saduq ini yang sangat Sangat benarnya. benar, Dipanggil tasirah mubalarah ataupun sifat musyabbah tu boleh cek baliklah. Baik. 2 orang ini kemudian bila mereka ditolak, Allah tambah satu lagi. Namanya Shalom. Jadi tuan-tuan, saya simak rahmat Allah sekalian. Penamaan ini dalam Al-Quran biasa tidak di-highlight. Tidak ditonjolkan nama-nama ini. Kecuali di tempat-tempat yang pada keadaannya Allah menyebutkan itu ada sesuatu yang khusus. Kebiasaannya tidak sebut nama. Kenapa, Man? Kerana puncanya, kata ulama mufassir dalam hal ini, antara lain ialah Allah tidak pentingkan sangat tentang masalah nama, masalah tapi PL perangai, sifat itu penting. Nah, sebagai contoh tuan-tuan, Fir'aun disebut dalam Al-Quran bukanlah nama kepada raja tersebut. Sebab Fir'aun ini, setiap raja Mesir adalah Fir'aun. Dan namanya lain-lain. Ada Ramses, ada apa semua yang dikatakan yang berlawan dengan Nabi Allah Musa itu Ramses katanya. Baik. Jadi nama itu tidak penting. Tapi sifat yang ada pada Fir'aun itu yang di-highlightkan. Yang di-highlightkan. Dan itu akan berterusan betul sampai ke hari ini. Kalau kita tanya ada tak Fir'aun hari ini? Jawabnya ada. Jangan tujulah, ni Fir'aun ni tak boleh lagi. Itu cuma nak beritahu ada. Sebab Quran ini dia akan selari, akan sesuai sepanjang zaman. Kalau orang tuduh Quran ni padang pasir pun, okey, kita terima padang pasir. Tapi yang menghairankan Quran padang pasir ini sampai ke hari ini dia betul. Maksudnya sifat orang itu ada. Sampai zaman moden pun. Sampai zaman moden ini ada. Sebab itu kalau disebut tentang mursalun, nabi-nabi ini, rasul-rasul ini, adakah sifat mereka ini ada zaman ini? Jawapannya ada. Wala tazalu ta'ifatun, akan ada satu golongan yang akan terus berpegang kepada agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Ada satu golongan ini dalam hadis memberi jaminan tidak akan hilang mereka ini sampai bila-bila. Daripada 2 orang tambah yang ketiga. Baik, kembali kepada soalan Romli Ali tadi. Kenapa mereka ditolak? Kenapa mereka ditolak? Kenapa mereka enggan? Dan mereka dianggap seperti manusia biasa je. Manusia biasa je. Baik, benar. Alasan-alasan seperti itu adalah alasan yang sangat logik dan masuk pada akal. Ya. Yang pertama sekali tuan-tuan, manusia ni dia ada satu sifat yang ada dalam jiwa dia, sifat menentang itu memang ada. Yang itulah kita panggil daripada hawa nafsu. Bantu pula satu lagi iaitu dengan syaitan. Dan syaitan dan hawa nafsu duduk sekali, berganding, maka akal ini selalunya kalah. Jadi kalau orang nak supaya akal dia menang, maka dia kena dibantu juga. Bantu dengan ilmu, bantu dengan hidayat, dengan iman apa semua dibantu, barulah dia boleh menentang akal, nafsu dan juga syaitan tadi. Kalau tidak dia akan kalah. Baik, halangan yang kedua ialah Ustaz suka sebutkan masalah 3 ta ni. 3 ta iaitu harta, tahta, wanita. Entah. Tambahlah tak apa. Harta. Jadi kalaulah mereka ini mengikut Rasul tersebut menyebabkan mereka rasa terancam dengan dia punya pendapatan, hartanya apa semua ni, maka mereka akan menentang. Sebab mereka ni merupakan pembesar. Ya, mereka merupakan pembesar. Jadi kalau mereka berpengaruh, akhirnya akan mengatasi kepimpinan mereka tu. Iya, Ustaz, bahkan dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma lakum 'alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin.
Man naraka illa basyaran mislana. Kami tengok kamu serupa kami ya, tak ada lebih apa pun. Sama aja. Sama je, tinggi sama, tubuh sama. Kalau semak kacuk pun sama contohlah. Baik. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Malahan yang ikut kamu itu pula orang-orang yang tak ada apa ni, Bukannya nilai. berkaya Bukan sangat. kaya pun. Bukannya bangsawan. Kalau mereka bercakap pun orang tidak akan terima. Cadangan pun tolak tepi. Bukan orang berpengaruh lah. Ya, bukan pengaruh, tak ada. Jadi semua itu menunjukkan bahawa kamu ini tidak perlu diikuti. Nah itu dia. Itu harta, kemudian dari sudut pangkat, kemudian dari sudut kedegilan, mereka mencari puji-pujian di kalangan manusia, dan semua ini yang menjadi faktor-faktor kenapa mereka menolak dakwah Tiga tahu Ustaz para iya. Baik, ini 3 perkara yang kita takut Ustaz dan kita kena jaga supaya kita tidak terlena dengan 3 tas sebentar tadi, dan perbincangan kita semakin menarik, dan selepas ini Ustaz akan sambung lagi tentang kisah itu Ustaz, boleh Ustaz Tapi kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati kita akan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Okey Ustaz, rupanya Ustaz, 3 perkara tadi dibelenggu dengan syaitan dan nafsu lah, seperti Ustaz sebutkan sebentar tadi kan. Harta, tahta, dengan apa Ustaz satu lagi? Wanita. Baik Ustaz, boleh kita sambung lagi Ustaz cerita tadi? Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan, maksudnya harta, tahta dan wanita ini adalah merupakan kecenderungan manusia. Kalau harta memang kita nak kepada harta yang banyak. Kemudian takhta memang orang nak kepada pangkat, nak kepada kedudukan, nak kepada sanjungan. Kemudian wanita pula dari sudut kemanusiaan ni, kalau dia rasa dapat banyak, maka dia seronok. Maka semua itu tuan-tuan adalah dokongan dan juga sokongan daripada hawa nafsu yang sangat manusia mahu. Jadi semua ketiga-tiga ini akan membantu dan menyokong kepada kisah kita sebut tadi, iaitu tentang iblis dan juga nafsu manusia. Jadi tuan-tuan, itulah halangan terbesar manusia nak mengikut Rasul. Lebih-lebih lagi, Rasul ini tak bawa apa-apa. Kalau Rasul ini bawa benda yang contoh bawa harta, senang. Orang ikut. Bagi duit settle lah. Ya. Sebab itulah antara orang-orang, tuan-tuan, kita hati-hati bila sebut kisah Dajjal. Kisah Dajjal. Antara sebab orang mudah nak ikut dia, kerana dia bawa benda ni. Dia bawa harta, dia bawa makanan, masa tu kemarau, masa tu air tak ada, dia bawa air semua sekali. Jadi ini antara punca, sebab ada benda. Rasul bawa apa? Tak bawa. Bawanya qulu la ilaha illallah tuflihu. Kamu ucap la ilaha illallah, kamu berjaya. Itu je. Tuan-tuan, kejayaan yang dibawa oleh seorang Rasul ini sangat besar. Tuan-tuan perhati. Kalau kita ini susah dalam keadaan COVID, semua orang susah, orang kaya susah, orang miskin lagi susah. Nah, susah ini tuan-tuan, paling susah keadaan COVID ni apa dia? Susah sangat-sangat mati ya. Tapi tuan-tuan, kalau mati ini dengan ketaatan perintah Allah, ya dia susah dengan COVID ini, betul. Tetapi tuan-tuan, dia mati dengan keadaan mentaati perintah Allah, salat tak tinggal, baca Quran tak tinggal, sentiasa berzikir, ia ingat kepada Allah, ia mati. Maka mati ini tuan-tuan bermuda dalam kubur, Allah sudah lapangkan kubur dia seluah-luah mata memandang. Akan datang satu raihah, satu bau-bauan
daripada syurga. Dan dia rasa dengan terbau itu sahaja, lahzah sedikit terbau itu, terus dia lupa kesakitan dengan COVID tadi. Tak ingat dah. Tak ingat dah. Lupa. Itu baru dalam kubur. Tapi tuan-tuan, orang tak kena COVID pun. Senang lenang bukan main. Tapi tidak mentaati perintah Allah. Maka bila dia mati, dalam kubur itu dia mendapat kesusahan pertama. Apa dia kesusahan pertama, tuan-tuan? Kubur akan jadi sempit sehingga menekan dia berceragah tulang rusuknya, tuan-tuan. Dalam keadaan itu akan ada ular Suja'ul Aqra'. Suja'ul Aqra' ini sangat dahsyat, dia punya patukan sekali akan terasa sampai bila-bila. Ini dia Suja'ul Aqra'. Jadi itu kisah-kisah yang berlaku dalam kubur yang memang tidak dapat dibuktikan oleh sains. Memang tak ada nak dibukti oleh sains, tapi dibuktikan oleh keimanan. Dan inilah dasarnya seorang Rasul dah datang, suruh beriman. Maknanya Ustaz, kalau kita mengamalkan bacaan ayat Quran Ustaz, nanti kubur kita akan diterangi Ustaz Ya, akan benar. diluaskan oleh ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan. Seronok Ustaz, hari-hari kita boleh baca Quran macam ni Ustaz. Baik, tapi sahabat kita ni dia nak tanya satu soalan kepada Ustaz. Boleh kita raihkan Ustaz? Silakan. Okey, kita bersama dengan Supinah Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supinah Yusof, nak adukan soalan Ustaz ya. Silakan. Sebelum tu saya nak bagi pandangan lah sebabnya kan. Rasanya kalau baca Yasin ni seterusnya hingga bila-bila rasanya, sebabnya kami yang kat sini pun boleh mengikuti sama kan. Betul tu. Lepas tu soalan saya macam ni Ustaz kan. Tadi diutus 3 orang Rasul. Lepas tu kan semuanya tak mau kan Ustaz kan. Adakah zaman sekarang ni kan Ustaz ke para anbiya, ialah pewaris anbiya kan. Lepas tu kalau kita tak taat tu, sebabnya kalau ketaatan tu betul tak Ustaz? Kalau ketaatan tu mengundang rahmah, kalau kemungkaran tu mengundang musibah Ustaz. Sebab kita ni tak taat. Sebab tu ialah Allah beri ingatan pada kita kan. Tu jelas soalan saya Ustaz ya. Ni Ustaz, kalau kita membaca salamun qawlan min rabbir rahim, itu apa yang kita perlu Ustaz? Boleh tak kalau kita minta macam kita naklah duduk dalam surga Allah waktu tu, begitu ucapan dari Allah? Itu je soalan saya Ustaz ya. Okey, terima kasih kepada Puan Supinah Yusof. Dia pun rasa seronok Ustaz boleh baca Quran setiap hari. Tapi sebelum kita nak komen pasal soalan tu Ustaz, dia tanya tadi, sebab biasa kadang kita ni ada yang baca 3 kali, salamun qaulan min rabbir rahim tu Ustaz, ada maksud ke di sebalik tu Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Supinah Yusof, soalan yang baik. Sebenarnya Ustaz sedikit kurang jelas tentang soalan ini. Tapi tak apa. Bila disebutkan tentang mengulang mana-mana ayat, adakah dibolehkan? Mengulang mana-mana ayat Quran, adakah dibolehkan? Jawapannya boleh. Hatta tuan-tuan boleh rujuk Imam Abu Hanifah rahimahullah taala membaca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Satu ayat itu sampai ke pagi. Daripada malam dia bangun tu sampai ke pagi, ayat satu. Kerana dia rasa sangat-sangat terkesan dengan ayat itu. Wahai orang-orang yang jahat, pada hari ini berpisahlah kamu. Wahai orang-orang yang berdosa, berpisahlah kamu. Jadi maknanya mengulang satu ayat atau mengulang banyak ayat tidak jadi masalah. Tinggal lagi kalau kita sembahyang tu seorang, insya-Allah kita boleh buat begitulah. Jadi sebahagian ulama-ulama yang sebenarnya dalam isu perkara seperti ini tajarub di kalangan ulama. Tajarub maknanya ulama membuat satu, kita kata percubaan lah. Mereka mencuba, kemudian berjaya, mereka kata ini ada satu kelebihan, sila buat begini, insya-Allah ada kelebihan. Tapi kita kata wajib percaya tak? Tak wajib. Terpulang. Kalau rasa nak terima, sila terima. Kalau tidak, akan jadi hasil yang sama tak? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Sama lah tuan-tuan, kalau makan Panadol pun boleh jadi sihat dia, boleh jadi tak sihat juga, boleh jadi. Cuma maksud dia tu Ustaz, membawa kita kepada satu
rasa ingin kepada Ya, syurga Allah SWT. Betul Ustaz ya? Pengharapan tu sangat penting. Pengharapan sangat penting dan insya-Allah Allah akan menerima. Okey, baik Ustaz. Kita nak respon kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Bila kita beriman kepada Rasul ini salah satu daripada rukun iman Ustaz ya. Okay. Baik. Jadi bila kita taat kepada beriman kepada Rasul ni, maknanya kita akan bertambah keimanan kita ataupun kita bertambah rasa tenang dalam diri kita. Berbanding kalau kita tak taat dan kita tak beriman, sebenarnya kita sedang mengundang musibah. Adakah betul tu Ustaz? Ya. Baik, terima kasih pada Hajah Supina. Tentang soalan beliau. Memang hakikatnya beriman kepada para rasul adalah satu rukun iman. Nah, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dengan rasul-rasul ini wajib. Siapa-siapa tak beriman rasul ini dia tidak dikira beriman. Dia terkeluar daripada keimanan. Jadi mesti beriman para rasul. Baik. Yang kalau kita tak ingat macam mana? Cukuplah kita beriman, maksud tadi beriman dengan seluruh para rasul. Mana Allah sudah menurunkan Rasul dan kita tahu tu nama 25 tu kita tahu. Kemudian selebihnya itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mana ada Rasul. Jadi itu beriman dengan para Rasul dan beriman ma unzila alaihim apa yang Allah turunkan kepada mereka. Dan semua itu Allah telah turunkan kitab-kitab kepada Rasul. Kemudian kita disuruh beriman dengan berpegangnya kepada satu kitab namanya Al-Quran diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya secara umum untuk orang awam beriman dengan para rasul dan apa diturunkan kepada mereka. Tapi kalau dia tak taat Ustaz, boleh mengundang balik. Itu akan mendatangkan kesan itu tak boleh lari lah. Hakikatnya seorang yang taat mesti dapat kebaikan, seorang yang tak taat mesti dapat kejahatan. Itu yang kita takutkan saya. Sebab apa? Bila kita taat kepada perintah Rasul, yang mana Rasul ini adalah nama para Rasul Ustaz yang mana menyampaikan apa yang diberi oleh Allah SWT. Jadi maknanya kalau kita tak taat Rasul, maknanya kita tak taat kepada Allah SWT. Baik, kepada para penonton, kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Ya, boleh insya-Allah. Okey, kita ada Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Ayat 16 dan ayat 17. Adakah Allah tidak membebani para rasul agar mendapatkan petunjuk, tetapi Allah hanya membebani supaya menyampaikan setiap risalah dengan penyampaian yang jelas? Siapakah rasul-rasul utusan itu dan bagaimanakah cara penyampaian dakwah yang disampaikan? Soalan kedua, adakah penting cara seorang pendakwah dalam menyampaikan ilmu agar jelas dan dapat difahami? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okay, Ustaz. Adakah tugas para rasul ni Ustaz untuk menyampaikan dakwah saja? Tak payah risau pasal hidayah, orang tu nak jadi baik ataupun orang tu tak nak jadi baik ke, itu sekati dia lah. Yang penting tugas para rasul ni dia menyampaikan je Ustaz. Adakah begitu Ustaz? Ya. Baik, terima kasih kepada Hajah Mas Ripah ya. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Soalan pertama, tugas seorang rasul ini sebagaimana disebut tadi adalah memang menyampai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat yang ke-17 tu. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah tugas kami ini melainkan menyampai. Lepas sampai itu maka terpulanglah kepada kita nak terima atau tidak terima. Kalau orang tanya, mana ni soalan ni kadang-kadang pelik-pelik juga tak? Soalan dia tanya, tak bolehkah Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita terus menerima? Bukankah hati kita ni Allah yang pegang? Betul. Tak. Jadi baina usba'in min usba'ir rahman, maknanya hati manusia dalam genggaman dalam pegangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa Rasul sebut teruslah ubah hati manusia jadi sekelip mata. Tuan-tuan, kalau alasan begitu kita guna ya, maka baiklah kita kata ada satu lagi, iaitu bukankah Allah boleh letak kita dalam syurga terus? Selesai masalah. Selesai masalah. Tak? Betul.
apa tujuan nak letak atas muka dunia lagi kan? Jadi Allah boleh ke tidak ambil kita letak dalam syurga? Boleh Jawapannya sangat. boleh sangat. Jadi kenapa tak buat? Betul. Jadi maknanya kalau soalan tanya boleh ke tidak Allah Subhanahu Wa Taala ubah hati, jawapannya boleh. Jawab yang kena tanya kenapa tak masuk syurga terus? Macam murid kita lah Ustaz. Tiba-tiba dapat je terus sijil SPM 9A straight. Boleh ke tak? Boleh Ustaz. Boleh. Tapi diberi ujian dulu. Sebab nak tengok siapa yang betul-betul berusaha, siapa yang main-main ni kan. Okey Ustaz. Jadi tuan-tuan, bermaknanya seorang itu dia kena ada satu ikhtiar, satu usaha. Dah disampaikan maka terpulang kepada dia. Kalau tidak, tak ada makna diletakkan atas muka dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji manusia. Nak tengok kamu nak pilih mana. Nak baik nak jahat. Nak baik ke nak jahat. Itu pilihan manusia. Itu satu. Baik. Kemudian yang kedua Ustaz. Macam mana cara penyampaian yang jelas ni Ustaz? Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Cara berdakwah kepada manusia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan beberapa cara, beberapa kaedah. Ya, pertama sekali dalam ayat yang umumnya ialah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada dengan bil hikmah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar Abul Mufassirin, bapa kepada segala ahli tafsir, iaitu mengatakan bahawa bil hikmah bil Quran. Hikmah itu diterjemahkan bil kepada Quran. Dengan menggunakan Quran. Ya, dengan cara Quran suruh itulah dia panggil al hikmah. Jadi kalau kita nak terjemah hikmah tu lemah lembut, iyalah itu termasuklah. Sebab keadaan dalam Quran ini ada yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang lemah lembut ini. Baik, itu satu. Yang kedua, wal mau'izah, dan nasihat yang baik. Wal mau'izatul hasanah yang kedua. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tak boleh juga, bawalah peringkat yang ketiga, berjidal atau berbahas, itu pun ahsan. Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Kalau berjidal tadi dengan cara yang tak baik, kaedah tu awal-awal telah menolak manusia daripada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras hati, kalau bahas tadi dengan cara nak menang aja kerjanya, maka yang itu akan menyebabkan manusia lari juga. Saya bangkang ya Arif. Itu. Macam kita kena ada satu kata sepakat lah Ustaz. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, kaedah ini, dan perlu diingat, kaedah dakwah ini dia perlu lalu ini dulu. Mula-mula nombor satu dia kena lalu yang bil hikmah. Nombor satu. Nombor dua tak boleh. Orang ni nampaknya tak berapa nak ikut. Okey, naik yang kedua. Mau'izah. Yang kedua kita simpan Ustaz. Para penonton mesti nak tahu. Nombor satu kita dah tahu dah secara berhikmah tu. Ingatkan hikmah ni secara lemah lembut Ustaz. Tapi rupanya mengikut Al-Quran, mengikut acuan Al-Quran. Kita nak pergi nombor dua. Kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dai penyebar inspirasi dengan akhlak terpuji, dengan hikmah yang suci. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi Ustaz ada cerita dah. Salah satu daripada cara untuk kita berdakwah dengan cara hikmah Ustaz. Ya. Yang kedua pula Ustaz, boleh? Silakan. Baik, terima kasih Man. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, bila sebut tentang hikmah tadi, nombor duanya ialah iaitu bil mau'izah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihatnya yang baik. Lepas yang pertama tu tak jalan, baru pergi yang kedua. Kalau pertama jalan, tak payah kedua dah. Betul. Jadi maknanya itu kaedah. Kemudian yang ketiga, jangan lompat ketiga terus.
Wajadilhum, berjidal terus berbahas terus. Kalau tak ada keperluan tak payah berjidal. Nah, jadi orang suka, ada sebahagian suka nak berjidal. Seronok dia rasa menang. Menang tu dari sudut hujjah menang. Ya, okey. Tetapi dari sudut hati telah menjauhkan manusia. Sebab tu lam faddu min haulik. Manusia boleh lari dengan sebab-sebab perkara seperti itu. Benda boleh bincang. Ya, benda boleh bincang. Jadi tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. Ada kita dulu kan mengaji balaghah. Betul. Ustaz masih ingat sampai ke hari ini ialah dalam pengajian balaghah tu dia ada manusia ni penekanan ayat yang dibuat tu ada 3 jenis. 3 jenis. Pertama Khalid Zihni. Khalid Zihni. Khalid Zihni otak kosong. Otak kosong ni hikmah lah, maksud cakap sekali terima. Settle. Tak boleh pergi. Yang kedua. Taraddud. Ni mutaraddid ni, taraddud maknanya orang ni ya ke. Yang ni kena beri penekanan sikit. Dia tambahlah dengan taukid innallah. Wallahu alimun. Allah Maha mengetahui orang pertama. Terima dah. Sungguh ni. Ya, yang kedua sungguh tu je. Yang kedua itu ini dia panggil taraddud. Yang ketiga ingkari. Ingkari ni, golongan ingkari ni memang kena tambah sampai 2 2 kali pengesahan tu. 2 kali taukid penambahan itu dibuat. Jadi ini kaedah kita telah belajar dalam ilmu balaghah, walaupun tidak ada kena mengena sebenarnya, tapi nak bagi tahunya kaedah manusia ni memang terbahagi golongan sama ada golongan Khalid Zihni ataupun golongan taraddud tengah-tengah ataupun golongan yang menentang. Jadi masing-masing cek kita ni duduk golongan mana. Kalaulah tuan-tuan yang sentiasa mendengar tanyalah ustaz ini, ustaz rasa tuan-tuan golongan pertama. Alhamdulillah. Maksudnya sangat lemah lembut hatinya tuan-tuan, sehingga bila diberitahu tu mudah nak terima. Setakat ni tak ada yang menentang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tapi sahabat kita ni jadi nak tanya satu soalan. Boleh kita raikan Ustaz? Ya, boleh. Kita bersama dengan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3 Pekan Faham. Assalamualaikum doktor dan Waalaikumsalam. Macam sedih je tu. Cik wasiat ke? Bukan sedih, jadi sejuk sikit pagi ni. Okey. Dia tak panas lagi. Jadi dia slow lah sikit. Jadi soalan saya begini, doktor dia menyebut tadi Rasul Allah ini hanya menyampaikan, dan sama ada nak terima tak terima itu terpulang pada kita yang semua lah ni doktor ya. Bagaimana doktor jelaskan yang panjang lebar tadi. Jadi soalan saya begini doktor ya, kadang-kadang kita lah, contoh zaman kita yang pada masa inilah, kita ni mengenai COVID ni, kita ni diberi SOP, tapi apabila SOP itu bila kita kena denda 2-3 pun kita masih juga degil lagi nak melawan lagi doktor. Ada yang melawan lagi, kena denda dah, marah apa semua, bagi apa denda semua. Tapi bila bisikan syaitan ini, syaitan tak pernah pun denda kita, compound kita, tapi dia cakap slow lembut di telinga kita, bisikan dia, itu yang menyebabkan kita cukup mudah tewas, cukup mudah mengikutnya. Jadi soalan saya, apakah Rasul-Rasul Allah tidak mempunyai kelebihan yang begini ke doktor ni mengenai untuk menyampaikan, sedangkan dia ditentang dengan begitu hebat, sedangkan bisikan syaitan cukup mudah kita menurut dan cukup mudah kita tewas. Apa ni, ingin mohon pencerahan daripada doktor lah. Apakah Rasul-Rasul ini tidak ada kelebihan yang sebagaimana iblis dan syaitan membisik di telinga kita ini? Itu soalan saya doktor dan da'i. Terima kasih banyak doktor dan da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga cakap Umar bin Najib ni saya. Sebab kita ni kadang-kadang suruh orang ni, kau buatlah ni. Tapi syaitan relax je Ustaz. Dia bisik je dan kita boleh buat Ustaz. Jadi adakah para rasul pun ada kelebihan seperti itu? Ya. Terima kasih kepada Haji Omar. Saya kira beliau membuka minda kita lah. Iaitu dengan persoalan yang sangat baik untuk kita bincang. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Kalau disebutkan tentang syaitan ini, memang dia akan membisikkan kepada hati manusia. Kemudian dalam hadis yang jelas dia masuk majrad dam, masuk dalam urat darah. Jadi dengan sebab ini memudahkan dia untuk menyampaikan dia punya komplotnya, doktrinnya, segala-gala kejahatan tu boleh dia buat.
Baik, tuan-tuan, adakah Rasulullah SAW tidak mempunyai kelebihan seperti itu? Jawapannya, Nabi SAW sangat-sangat ada kelebihan seperti itu. Iaitu, tuan-tuan, yang awal-awal memeluk Islam, orang yang memeluk Islam semua digunakan dengan cara yang bisikan-bisikan, lemah lembutnya, dari telinga ke telinga, hati ke hati. Dalam surah Nuh, ya, summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nah, permulaan Islam tu asrartu lahum israra. Aku sembunyikan perlahan-perlahan, makna sedikit-sedikit jumpa orang ni, jumpa orang tu. Dan tuan-tuan perlu diingatkan yang kita sebut tadi, yang mula-mula memeluk Islam ini kebanyakan dia adalah di kalangan orang-orang miskin, orang yang lemah. Jadi hasil bisikan inilah. Nah, mana bisikan tu dengan keadaan yang baiklah, maksudnya supaya mereka menerima hidayah daripada Allah. Lepas itu barulah meningkat kepada yang kedua. Nah, lepas tu baru peringkat ketiga al-jidal. Dan peringkat keempat, kalaulah berlaku peperangan itu, Islam ini tuan-tuan perlu diingat. Kalau orang kata Islam suka perang, tak. Tunjukkan bukti kat mana kata Islam suka berperang. Jawapannya tidak, tuan-tuan. Bahkan perhatikan syarat semasa sebelum berperang dalam Islam. Ada syarat dia. Nombor 1, aslim taslam. Bila dua pihak dah berdepan ni, nak perang, Islam akan hantar dia punya utusan 3 benda. Nombor 1, kamu Islam, kamu selamat. Selesai, kami balik. Kamu terus memerintah sebagaimana biasa kamu. Tak payah perang dah. Tak payah perang. Aslim taslam. Nombor 2, hatta yu'tul jizyata 'ayyadin wa hum saghirun. Bayar jizyah. Itu nombor 2. Jadi kalau nombor 2 dia terima, juga balik. Dan nombor 3, tuan-tuan, iaitu barulah pilihannya berperang. Maknanya kalau nombor 1 terima, nombor 2 terima, selesai. Jadi tidak boleh dikatakan bahawa itu adalah Islam ini suka berperang, tak kena, tuan-tuan. Bahkan ini satu statistik yang tuan-tuan kena cari sendiri, yang tuan-tuan kena faham sendiri, bahawa Islam ini, tuan-tuan, di zaman Andalus, ya, tuan-tuan baca sejarah ini satu zaman yang sangat pelik, yang sangat hebat. Ya, Islam merentah Andalus Spanyol ini lebih kurang 900-800 tahun lebih lah, hampir 900 tahun. Dan di sana, tuan-tuan, orang Islam, orang Yahudi, orang Kristian bersekolah bersama-sama. Sekolah sekali, Ustaz? Ya, sekolah sama-sama. Ini adalah sejarah yang tak boleh dibuang sampai ke hari ini. Jadi perhatikan, tuan-tuan, zaman sekarang ada tak itu? Tak boleh nak buat. Ya? Jadi hakikatnya, tuan-tuan, Islam memerintah untuk keamanan manusia. Tetapi orang lain, yang Islam berada di satu negara, yang mana negara tersebut Islam minoriti, tengoklah macam mana jadi. Di tempat yang Islam majoriti, Malaysia Islam majoriti, adakah orang lain dibunuh, orang lain diseksa? Tak ada, tuan-tuan. Malahan segala-galanya kita boleh berikan kepada dengan keadilan. Itu Islam memerintah. Maksudnya disebabkan adanya Islam itu, Ustaz, maka adalah keamanan di sebuah tempat itu, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita sebutkan tentang peperangan tadi, Ustaz, dan tiba-tiba datang satu golongan, Ustaz, yang seperti mana disebutkan oleh sahabat kita di Facebook, Ustaz, dia nak tanya satu soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, dari Adib Izzuddin, ayat ke-21. Siapakah lelaki yang Allah maksudkan tidak meminta upah dan merupakan orang-orang yang terpilih untuk mendapat petunjuk? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ini pada ayat yang ke-21, Ustaz. Yang mana ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Okey, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita kenapa disebut pasal bayaran tu, Ustaz? Ya, okey. Silakan. Terima kasih kepada Adib Izzuddin yang bertanya soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim rahmatan Allah sekalian. Ayat 21 berkait ayat 20 sebenarnya. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-20, datanglah daripada hujung kota seorang lelaki dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu, ikutlah orang yang tidak minta bayaran kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayat dan petunjuk. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, lelaki tersebut yang datang pada hujung kota namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu mengikut ahli mufassirlah. Dan Habib An-Najjar ini selepas 3 orang Rasul itu ditolak, dia pula datang beritahu kepada kaum dia, kamu ikutlah orang ni orang baik-baik. Bukti dia baik, dia tak nak apa-apa, upah pun tak nak. Dah. Jadi ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kamu ikutlah orang yang tidak minta upah ni. Jadi apa dia nak sebenarnya? Nah, kalau dia nak pada sesuatu, tentulah kita boleh rasa patutlah pun. Tak. Ini adalah dia buat tu lillahi ta'ala, tidak ada kehendaknya kepada harta benda manusia. Jadi sebab itu tuan-tuan, Habibun Najjar ini dia telah membantu dakwah tersebut, tapi apa yang berlaku tuan-tuan, akhirnya dia telah dibunuh. Habibun Najjar ini telah dibunuh. Bahkan rasul-rasul ini pun telah ditolak, dihalau dan seumpamanya. Jadi nak maksudkan bahawa tuan-tuan, orang yang tidak ada kepentingan dalam agama, kemudian orang ini tidak meminta sesuatu pun, tetapi apabila dia menyebutkan bahawa marilah kita sama-sama beriman kepada Allah, menyembah Allah, maka pastilah akan ada penentangan. Kalau kita duduk zikir seorang-seorang tepi dinding masjid tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, jadi abid lah. Okey, orang tak marah, bagus budak tu, berjuru. Bagus dia. Jadi sebab itu tak ada masalah. Tapi sekali waktu bangun, tuan-tuan, jom datang ke masjid. Oh, marah lalu. Apa kamu ingat aku tak pergi masjid? Memang tak pergi masjid pun ajar. Jadi tuan-tuan, dengan sebab tu, manusia ni bila dia memulakan satu kerja yang dibuat oleh Nabi, kerja dakwah, maka mereka ini akan ditentang. Sekalipun mereka itu tak ada tujuan untuk harta. Tidak minta duit dan seumpamanya, maka mereka tetap akan ditolak ataupun dihina ataupun dimaki dan dibuat sesuatulah kerana berkata ud'u ila sabili rabbika tadi, dengan cara mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustaz. Maknanya bukan senang Ustaz para nabi, para rasul, mereka menyampaikan dakwah ni bukan senang. Bukan Tapi Ustaz, apa yang menjadi satu tunggak kepada kekuatan para nabi ni untuk maintain Ustaz? Walaupun dihalau, ditentang dan sebagainya, tapi tetap kuat. Teruskan perjuangan. Walaupun jelah macam-macam dugaan yang dihadapi oleh para rasul. Apa benda yang menjadi kekuatan itu? Baik, terima kasih Man. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Rasul ini dia tahu bahawa yang menyuruh perkara ini, yang memerintahkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahawa kehidupan dunia ini dengan yakin bahawa kehidupan ini sekejap sahaja. Jadi kalau manusia, contoh mudah Man, kalau seorang budak lah, kita rasa budak tu hanya 3-4 tahun. Dia tengok satu api. Kemudian dia makin dekat, nak jatuh dah. Apa kita kata pada dia? Adakah kita duduk diam, kita pergilah dek, lantak kamu lah je. Nak tak nak pun tuan-tuan, kita akan pergi pegang tangan dia, tarik dia. Selamatkan dia. Sekalipun dia nak pergi juga sebenarnya. Sebab dia rasa seronok tengok api seronok kan. Tapi kita tarik tangan dia. Kerana apa? Kerana dia akan jatuh ke dalam masalah ataupun dalam bencana yang sangat besar. Terbakar di api tersebut. Jadi begitulah keadaannya seorang Rasul ini. Dia tahu bahawa kebenaran yang Allah suruh buat tu ada bersama dia. Maka orang yang melawan, menentang dia tak kata ikutmu lah, suka hati kamu lah. Dia tak kata begitu. Malahan makin dimarah, makin dia menjalankan dakwah tersebut, makin dia ditentang, makin dia meneruskan. Sampai bila? Sampai dia mati. Sampai dia mati. Dan memang ada di kalangan Rasul yang mati. Nabi Yahya meninggal disebabkan dalam dakwah ini. Bahkan Nabi Ayub
Nabi Yunus hanya ditelan oleh ikan. Jadi kisah yang sangat panjang bagaimana rasul-rasul yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi meneruskan perjuangan dakwah tidak. Sebab dia dah set dalam minda mereka adalah ini adalah arahan Allah. Ya. Bila arahan Allah, apa saja yang berlaku, apa saja dugaan, apa saja rintangan, Allah ada. Dan para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit di TV9. Kita akan sambung lagi ayat yang berikutnya sehingga ayat yang ke-32. Ustaz Ya, insya-Allah. Okey para penonton, kita jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim yang akan membicarakan sambungan daripada ayat ke-13 sampai 32. Baik Ustaz, tapi sekarang ni Ustaz kita nak sambung pada ayat yang ke-26 Ustaz. Sahabat kita ni ada satu soalan, dia nak tanya di Facebook Ustaz. Bersama dengan Siti Nurbayah, ayat yang ke-26 sehingga 27 surah Yasin. Adakah lelaki yang berlari di hujung bandar yang sama-sama mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketua bagi suatu kaum atau tempat kerana dia menyebut kaumku? Dan apakah perkara yang dilakukan sehingga dia juga menjadi seorang yang dimuliakan apabila sampai ajalnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Alright Ustaz, boleh kita teruskan? Ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Siti Nurbayah, soalan yang sangat baik. Yang pertama tentang lelaki yang kita sebut datang daripada hujung kampung, namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini, itu pandangan ahli tafsir lah. Dalam Quran memang tak sebut demikian. Jadi lelaki ini, mengikut ahli tafsir menyebutkan dia bukan ketua, tetapi orang-orang yang baik di kalangan mereka yang akhirnya beriman. Bahkan disebut di sini, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku ini beriman kepada Tuhanku. Maknanya yang Rasul 3 orang duk seru apa semua tu, aku dah mengikut mereka. Okey. Aku beriman. Fasma'un, asalnya fasma'un ni maksudnya fasma'uni. Dengarlah apa yang aku cakap ini. Dan selepas itu, selepas dia menyokong Rasul dan dia juga menjadi orang yang mengajak berdakwah bersama Rasul tadi, akhirnya apa yang berlaku? Dia dibunuh. Jadi inilah hakikatnya tuan-tuan. Orang yang tak bersenjata, orang yang tak meminta orang ringgit, orang yang tidak meminta apa-apa, tidak ada apa-apa kepentingan melainkan ialah kamu a'budullah ma lakum min ilahin ghairih. Kamu sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu je kepentingan dia. Apa dia? Kamu sembah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka orang ini dibunuh. Maknanya secara logiknya sangat tidak adil. Betul. Kalau dia nak rampas harta kita, dia nak jadi raja ketua, agak menasabahlah. Dia tidak ada apa-apa kepentingan, melainkan kepentingannya semata-mata kerana dia nak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan lelaki ini tuan-tuan dibunuh. Ayat yang sambung itu ayat ke-26. Qila dukhulil jannah. Dia mati dulu ni. Mati dah cerita ini. Cuma dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ikhtisar ataupun meringkaskan kisahnya ini. Dia masuk dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dan dia kata, ya Allah,
alangkah baiknya aku masuk syurga ini kaum aku tahu. Oh. Dia harap kaum dia tahu. Kenapa Ustaz? Ya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dalam syurga ini aku dapat pengampunan yang sangat hebat. Kemudian aku menjadi kalangan orang-orang yang hebat. Orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat syurga yang begitu, yang segala macam itu. Nak bagi non jealous Ustaz. Ya, Maknanya inilah kesan daripada sabar dan tak ambil apa-apa pun last sekali dapat syurga. Walaupun mati dibunuh tetapi dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, benda ini memang tak dapat dibukti atas muka dunia. Tapi ini dibuktikan melalui keimanan. Dan tuan-tuan, sebenarnya pada hakikat kita hidup atas muka dunia ni kita melalui paling kurang 3 alam. Paling kurang tiga alam. Alam pertama ialah alam masa kita tak ada lagi tu. Dia panggil apa? Alam roh. Zaman alam roh itu satu. Kemudian alam perut ibu. Nombor 2. Kemudian alam dunia. Ini telah sama-sama kita lalu 3. Nah, hatta kalau orang bukan Islam pun dia akan melalui, dia kata kalau dia tak beriman kepada alam roh, dia kata masa tu tak ada. Tak ada tu sebenarnya bagi kita alam roh lah. Sudah ada 3 alam. Soalannya tuan-tuan, adakah pelik bagi satu kuasa Allah yang maha hebat ini nak mendatangkan alam keempat sedangkan dah buat 3? Mana boleh jawab mudah? Saya rasa secara mudahnya tadi Ustaz dah sebut dah kun fayakun je Ustaz. Tidak ada peliknya. Tak ada peliknya. Kenapa? 3 dah buat, satu lagi tak boleh buat. Betul. Tak, logik akal pun boleh terima berlakunya hari akhirat. Lebih-lebih kita beriman dan kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Tuhan akan buat balasan. Balasan mana? Di akhirat. Jadi tak ada siapa boleh menolak, hatta dari sudut beriman satulah. Dari sudut akal pun tak boleh nak tolak, memang akan ada. Okey. Kalau tak ada aman, maka kejahatan akan menang selama-lamanya. Kita yakin kejahatan tidak menang selama-lamanya. Yang jahat tu akan kalah juga. Lah, idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Baik, hak yang paling benar ialah di akhirat kelak. Maka kejahatan akan kalah. Kalau tidak, orang ragu, orang mati, orang tu mati saja. Dah. Yang ragu tu hidup. Dahlah tak ditangkap. Mencuri harta orang, mengambil harta negara dan segala-galanya dia buat. Contohlah. Jadi orang seperti ini tuan-tuan, dia akan rasa selamat. Dah selamat. Duit banyak. Duit banyak. Tak sakit. Hidup tak sakit, hidup aman damai. Dah. Polis tak dapat tangkap. Dah tuan-tuan. Kita yakin ini akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca 17 kali sehari. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Pasti akan berlaku. Lama Ustaz, berapa puluh tahun, ratus tahun tak ada apa-apa pun. Itu kita rasa lama. Allah tidak terikat dengan masa. Betul. Yang terikat masa ni kita. Nah, idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Tidak ada kepayahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa dia nak. Sebab tu dalam ayat surah An-Nahl awal lagi, ata amrullah fala tasta'jiluh. Pasti akan sampai. Jangan kamu minta cepat kan. Minta cepat itu kamu je. Allah tidak ada cepat lambat itu sebab Allah yang mencipta masa. Tak terikat dengan masa. Tak terikat dengan masa. Okey, baik. Sahabat kita Ustaz Ram Deseru ada satu soalan yang cukup menarik. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan bagi orang-orang yang zalim dan orang-orang melakukan syirik tanpa diberi peluang pada siapa pun untuk menolong melepaskan mereka yang diazab? Bagaimana untuk tidak melakukan zalim sesama manusia? Ada ibu membuang bayi yang baru dilahirkan dan ada yang zalim pada haiwan-haiwan. Adakah mereka juga akan diberi azab dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh respon pada ayat yang ke-29 ni Ustaz. Baik. Ayat yang ke-29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Tidak ada seksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan seketika itu mereka terus mati. Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Soalan sangat baik. Ram Desaru. Ayat ini menceritakan bahawa kalau Allah nak, Allah pakai
sekali malaikat teriak begitu, settle. Hancur lebur habis. Dan hakikatnya itulah yang berlaku bila sangkakala itu, iaitu semasa Israfil meniup sangkakala, itulah yang berlaku. Baik tuan-tuan, ayat Quran ini perlu diingat untuk Ram dan juga kita semua. Al-Quran ini dia adalah satu kaedah ataupun satu kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia biasanya berkait dengan ayat lain. Kebiasaan. Jarang juga lah jumpa satu ayat satu tu cerita satu je. Tak kait lah, jarang. Kebanyakannya dia ada berkait. Bersambung. Makna sama ada duduk di sini atau duduk tempat lain. Kita kata kenapa tak sambung terus? Gini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca undang-undang pun, biasa kan? Undang-undang ini, akta ini hendaklah dibaca bersama. A-1 dengan B-2. Dia ada kan, dibaca bersama. Kaitan itu kaitan. Kenapa tak tulis sekali? Jadi tuan-tuan, maknanya kita guna kaedah tersebut. Jadi adalah dalam Quran. Baik. Bila ayat ini sebut Allah hancurkan dengan tak semena-mena gitu, sebenarnya tuan-tuan, sebelum itu sudah ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah beri ruang masa kepada mereka untuk buat baik, untuk bertaubat. Nah, cuba contoh dalam surah Yasin juga, ayat yang 44. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Melainkan dengan rahmat kami dan juga wa mata'an ila hin. Manusia ni Allah beri segala keseronokan, beri segala kemudahan, beri segala pilihan. Pilihan, ikhtiar kepada manusia, nak buat macam mana buatlah. Tapi buatlah, biarlah kita itu memilih benda yang kita mati masuk syurga. Jangan beri pilihan tapi mati masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Tuan-tuan pilih apa, pilihan tak apa. Nah, sebagaimana tuan-tuan suka, pilih. Tapi biarlah pastinya yang kita pilih itu mati masuk syurga. Ya, biar berbaloi lah Ustaz. Biar berbaloi. Maknanya kita susah-susah. Kalaulah kita ni diberi pilihan tapi memilih benda yang akan menyebab kita mati masuk neraka, itulah kita rugi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat ni, tuan-tuan perhatikan, kebiasaannya dosa satu orang manusia Allah tidak belasah dia serta-merta. Tak. Simpan dulu. Wa mata'an ila hin, dia boleh bergembira, bersuka-suka sehingga satu masa yang tertentu. Bila tu hanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cuba cek. Cuba cari-cari, ada tak pengalaman kita yang orang tu, contohnya lah, dia bunuh orang. Tiba-tiba je panah petir datang, mati terus. Jarang nampak lah. Sepanjang hayat Ustaz tak pernah jumpa lah. Kalau tuan-tuan ada, boleh tulis dalam Facebook itu macam mana. Ada saya berpengalaman, tapi kalau ada pun mungkin satu cerita, dua cerita. Tak ada gitu. Hatta orang buat dosa dalam Kaabah, di hadapan Kaabah sekalipun, Allah tidak melakukan demikian. Kalau ada pun, satu dua kisah. Kenapa Ustaz? Kenapa tu kita jawab lepas ni, boleh Ustaz? Kenapa tu? Kalau Allah nak buat tu anytime Ustaz. Anytime boleh je. Terus sambar peti waktu tu, tapi Allah tak buat. Kenapa? Baik, selepas ini para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami minta berlindung denganmu daripada penyakit safat, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tadi kita ada bincangkan satu persoalan yang mana kadang-kadang kita buat maksiat tapi Allah tak terus bagi balasan ketika itu. Tapi kalau Allah nak bagi, boleh sangat lah Ustaz kan. Tapi Allah simpan dulu. Kenapa Ustaz ya?
Baik, terima kasih Man, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim semua rahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita melihat itulah rahmat Allah. Agak-agaknya kalau untuk minum arak, kemudian Allah mati terus. Macam mana jadinya? Senang macam tu. Senang. Habis hilang Habis hilang semua semua orang. Dan Allah boleh buat. Jangan cuba-cuba mencabar Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau dia buat jahat dan dia sihat, orang lain yang nampak bagi masjid sembahyang atas kerusi. Tengok sembahyang atas kerusi je pun. Nah, kita ni boleh berjoging lagi 6-7 kilo lagi okey dah. Walaupun umur dah tua tak sembahyang. Contoh. Tuan-tuan muslim rahmatullah sekalian, jangan rasa bangga dengan perkara seperti ini kerana dia jadi istidraj. Istidraj ialah benda yang jahat, yang nampak macam baik kepada orang tersebut, tetapi dibuat itu untuk diberi kepada orang fasik, tujuannya menambah kefasikan. Jadi yang sebab itu tuan-tuan, orang seperti ini kena syukur, kena cari jalan taubat, kerana Allah tidak matikan dia terus, tidak balas terus, tujuannya supaya dia ada ruang untuk bertaubat. Jadi bila kita bertaubat, Allah syukur ya Allah kerana kamu tak balas terus. Kalau balas terus habislah. Tak tahu bila mati masuk kat mana, wallahu a'lam dah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, dia kena sangat-sangat bersyukur Allah menangguhkan tersebut kerana yang kedua ialah kerana Allah Subhanahu wa taala nak beri kesedaran kepada kita dan manusia lain. Kesedaran bahawa yang Allah nak begini, yang Allah nak begini, yang tu kita kena ikut dan kena buat. Jadi ini salah satu perkara penting tuan-tuan. Jangan kita rasa bahawa kesihatan, jangan kita rasa kesenangan, kekayaan itu adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala kasih atau sayang kepada kita. Itu bukan dia punya ukuran. Ukurannya ialah sejauh mana dalam harta tadi taat kepada perintah Allah. Sejauh mana dalam kesihatan tadi taat kepada perintah Allah dan Rasul. Itu ukuran. Bukan ukuran kaya setara mana, hebat setara mana, banyak kereta setara. Itu bukan ukuran. Ukurannya dalam harta yang banyak itu taat kepada perintah Allah. Itu ukuran. Hanya disebutkan illa man atallaha biqalbin salim. Yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Baik Ustaz, ada sahabat kita ni dia nak tanya satu soalan berkaitan dengan ayat yang ke-30. Baik Ustaz, soalan dia ayat yang ke-30 surah Yasin menceritakan tentang sikap manusia yang suka mempersendakan seruan dakwah sekiranya tidak menguntungkan mereka. Sikap ini masih ada di zaman ini. Pandangan para ulama seperti pewaris Nabi juga sering dipandang rendah. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Dan kita nak ucap terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang diajukan. Okey Ustaz, apa pandangan Ustaz? Kadang-kadang ada orang setengah ni dia pelikirkan Ustaz, tentang pandangan ulama, terutamanya pada zaman ini lah Ustaz. Baik, terima kasih kepada Intan Zurina. Soalan yang sangat baik. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba itu setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mempermainkan, mengejek dan mengolok-olokkan rasul. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Sebenarnya seorang yang nak yang menjadi rasul, satu, bukan naklah seorang yang menjadi rasul. Yang keduanya, orang yang nak mengikut jalan para rasul, maka orang ini mesti bersedia. Bersedia sebab bersama-sama jalan ini banyak kesusahan. Banyak kesusahan. Tapi kesusahan itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Akan diberi darjat dan ketinggian yang amat sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cumanya atas muka dunia ini tidak ada seorang rasulnya, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka ni diperolok-olokkan, dipersenda. Jadi tuan-tuan, kalau yang berlaku dalam internet, dalam biasalah internet lah sekarang sebab mudah dah. Bangun-bangun tidur tu menulis dah. Menulis pula duk kata kat orang, Allahumma ya Tuhan. Maka sama-sama kita jauhi tuan-tuan perkara ini. Kenapa? Kerana dia adalah merupakan lubuk nak jadi pahala tu kurang kan. Nak jadi pahala tu kurang. Tapi nak jadi dosa tu cepat. Betul. Dosa je cepat.
Jadi ada kajian yang Ustaz baca, ya, dia kata dari sudut peratusan, kalau satu post yang dibuat oleh satu orang, kemudian orang nak balas benda baik ni, nak share benda baik, 2 je. Ha. Tetapi untuk balas benda jahat, hampir 6 kali ganda atau 7 kali ganda, iaitu 16 dia kata. 16 orang akan share benda yang jahat. Jadi 16 akan beranak 16 lagi. 16 beranak 16 lagi. Ya, begitulah seterusnya. Yang apa ni? Yang kebaikan ni dua begitu, sikit sangat. Jadi makna tuan-tuan, kita beginilah Ustaz beri panduan untuk ustaz dan tuan-tuan semualah kita bersama-sama, iaitu kita ambil ingatan bahawa seorang yang menulis satu perkara baik, maka dia sedang beranak satu perkara kebaikan. Maksudnya Allah beri pahala. Nah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa buat satu pahala, benda baik, maka Allah akan beri pahala. Pahala tu pula orang lain buat, dapat pahala juga sampai bila-bila. Tetapi man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa buat satu sunnah yang jahat, benda jahat dia mula, cukuplah dia maki orang, kemudian orang kedua tu maki pula, ketiga maki pula, maka yang itu akan beranak sampai bila-bila. Dia mati pun benda itu akan ada lagi. Sampai dia mati. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, Ustaz. Jadi makna tuan-tuan, ini hakikatlah seorang yang nak mengajak orang kepada kebaikan, dikutuk, dihina, benda biasa. Biasa, Ustaz. Dia kena ingat begitulah, benda biasa. Baik. Dan yang kita dapat lihat di sini, Ustaz, pada ayat tersebut ada mengatakan bahawa penyesalan, Ustaz. Ya. Dan ini biasalah kita dah terantuk baru tengadah. Baik, Ustaz, mungkin kita nak raikan last sekali, Ustaz. Ya. Sebelum kita habis ni, ada sahabat kita mungkin ni sebagai penggulungan. Boleh, Ustaz? Okey. Siapakah umat terdahulu yang telah Allah hancurkan dan tidak akan dikembalikan lagi ke atas dunia? Adakah mereka ini generasi yang telah mendustakan para rasul terdahulu dan mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ayat 32 dan sekali dengan ayat 31 dan juga ayat yang ke-32, Ustaz, sebagai penggulungan pada hari ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Aiman, soalan sangat baik. Ustaz nak baca sikit ayat nombor 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Tidakkah mereka mengetahui bahawa berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Golongan yang telah kami binasakan itu, ia tidak akan ada kembali lagi kepada mereka. Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, pada hakikatnya yang berlaku seperti ini Allah sebut sudah banyak. Bukan hanya berlaku zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku kaum 'Ad, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Wa ila 'adin akhahum huda, kaum Hud, iaitu kaum 'Ad, ya, juga sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kaum Nabi Nuh juga sama, kaum Nabi Syuaib juga sama. Jadi semua itu sudah Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Dengar erti, tuan-tuan, apabila seruan-seruan Rasul ini sampai, maka pilihan kita adalah kita memilih perkara yang baik dalam mengikut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dah meninggal, dan Rasul sudah tidak ada. Apa yang ada ialah inilah dia, iaitu Al-Quran dan juga sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Maka kita belajarlah, tuan-tuan. Bermula, salah satu pelajarannya ialah kita sama-sama menekuni Tanyalah Ustaz. Menekuni Tanyalah Ustaz, sebab banyak sekali Tanyalah Ustaz ini membincangkan berbagai-bagai tajuk. InsyaAllah, tuan-tuan, ini tapak yang sangat kuat untuk kita bermula dan menambah lagi dengan pembelajaran. Okey, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini memberi satu penjelasan yang kukuh untuk kita terus beriman kepada Allah SWT. Dan esok kita ada bersama dengan sahabat saya, Da'i Hadari, sebagai moderator. Dan kita ada Ustaz Ashraf Ayub untuk meneruskan bacaan surah Yasin. Ustaz, tiap-tiap pagi kita baca, dan sambungan untuk tafsiran surah Yasin ayat 33 sehingga 44. Terima kasih diucapkan kepada para penonton. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Dai Aiman, Like Dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.